Kita boleh mula InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mula. Okey. Start catat kehadiran tu. Siapa yang tak catat lagi? Mujahid Sofi Ar-Rayyan. Uh, Okey. Syafiqah dah. Okey, tak apa. InsyaAllah kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, Azfar Syazwan baca doa. InsyaAllah kita sama-sama aminkan doa yang akan dibacakan oleh Azfar Syazwan. Amin. 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 Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Azfar Syazwan yang bacakan doa tadi yang kita sama-sama aminkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah SWT di atas kurniaan nikmat Allah SWT kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apa abang semua sihat ya? Sihat alhamdulillah. Cuti pergi mana? Cuti apa? Cuti balik mana? Balik kampung. Siapa yang balik? Ha? Oh. Oh, best ha. Mandi kolam. Mandi kolam kat mana? Fatih mandi kolam. Baling. Oh, syok ah. Tak hujan ah. Baling. Ayak panas. Oh, ayak panas. Syok ah. Nanti ustaz nak pergi. Ayak panas baling. Ha. Pergi mana? Siapa dia balik kampung? Oh, Ani Nasuha balik kampung. Balik kampung kat mana? Taiping. Oh. Tak pergi ni. Tak pergi melawat ni. Zoo Taiping. Oh, zoo tak boleh masuk ah? Oh. Oh. Oh, pergi Taiping juga. Oh. Cameron Highland best. Mesti ramai orang kat Cameron Highland kan. Cuti sekolah cuti apa? Deepavali kan. Apa Syafiqah naik kapal terbang. Pergi mana naik? Pergi Pahang. Sarawak. Oh. Syafiqah balik Sarawak. Oh yelah ayah Syafiqah orang Sarawak kan. Balik Sarawak. Syok ah. Esok tak lama lagi kita nak buka sekolah dah kan. Nanti kita akan maklumkan. Sekarang ni kami tengah buat kaji selidik dulu. Nak tanya waris-waris yang mana yang lebih sesuai. Nak masuk semua sekali ke? Nak bergilir-gilir ke?
Gile best. Gile best. Ah. Dia bukan gile-gile sehari, gile minggu. Minggu ni sekolah, minggu depan tak sekolah. Tapi tengoklah macam mana. Tengoklah macam mana nanti. InsyaAllah nanti kita akan maklumkanlah dari masa ke semasa. Okey. Minggu lepas ada kelas kan? Minggu lepas pun kita buat kelas sekejap sahaja kerana Ustaz ada program minggu lepas. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung muka surat 155 dalam buku teks pendidikan Islam. Semua buka buku teks pendidikan Islam muka surat 155. Buka 154, 155. Sekejap Okay, Windows. Okay, start share screen tu. Dah keluar kat screen. Dia lambat sikit Dismiss. Alamak. Tak boleh share screen. Okay. Okay. Jadi dalam ni dia terbalik lah. Dalam Anyflix ni dia letak terbalik. Tak apalah, antum boleh tengok dalam buku. Dalam buku teks tu kan, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas kita ada sentuh sikit kan berkaitan dengan tajuk ni, dakwah, dan semua dah buat latihan yang Ustaz bagi ke? Buat ada yang dah hantar kat Ustaz, ada yang tak hantar. Tak apalah, yang pentingnya kita ada sedikit pembukaan ataupun pengenalan berkaitan dengan tajuk ni kan. Ustaz dah bagi latihan minggu lepas tu, buat sedikit pengenalan, lepas tu bagi latihan. Jadi insya-Allah hari ni kita baca sikit buku teks ni. Siapa tu? Siapa yang nak baca? Auni Nasuha. Okey, nanti kejap Okey, Ustaz mulakan dulu, nanti kan Ustaz jemput Auni Nasuha untuk baca perenggan ni. Jadi dalam seperti mana yang Ustaz beritahu minggu lepas tu, Ustaz abang minggu lepas tu, tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kelas ni, seperti mana yang ada dalam buku teks tu, ada seorang cikgu perempuan ni, dia pegang fail ni. Lepas tu dia jadi pengurusi majlis kepada program khusus pendakwah cilik. Lepas tu ada beberapa pendakwah cilik ni. Pendakwah ni adalah orang yang menyampaikan Islam. Kita semua ni pendakwah lah. Yang ada dalam kelas ustaz ni semua adalah pendakwah. Siapakah pendakwah? Siapa tahu? Siapakah pendakwah? Ada siapa boleh hafal? Apa Fatih? Bagi tahu Islam. Betul lagi. Siapakah pendakwah? Dakwah menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah. Betul. Betul. Pandai ni. Ni baca kat mana ni? Bagus. Pendakwah. Contoh pendakwah siapa? Contoh pendakwah. Siapa contoh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh pendakwah. Lepas tu kita belajar tentang dakwah ni kan, tentang sirah,
bagi kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lebih dekat lagi. Jadi ini contoh orang pendakwah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni Nasuha nak baca ni kan? Okey. Okey, baca yang muka surat 155 tu, kotak yang atas sekali tu. Okey. Ana nak baca yang kotak bawah tu boleh? Okey, ni Sakinah baca yang kotak yang bawah tu selepas ni Nasuha baca. Okey, ni Nasuha baca maksud dakwah. Assalamualaikum kawan-kawan. Salam. Dakwah perkampungan orang asli. Pada hari ini, saya akan menerangkan cara dakwah Nabi Muhammad Sallallahu. Jika saya ingatkan bahawa dakwah bermaksud menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah SWT serta kembali ke jalan yang benar. Okey, terima kasih kepada Auni Nasuha. Okey, Auni Sakinah baca yang bawah pula. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. berdakwah ke Mekah secara sulit selama 3 tahun. Baginda berdakwah kepada Kerabat yang kaum. rapat dengan lebih dahulu. Setelah itu barulah diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Okey, bagus. Tepukan kepada Auni Nasuha dengan Auni Sakinah. Okey, alhamdulillah. Oh, bagus. Alright. Jadi ustaz ni, ustaz ni yang pakai kopiah, pakai songkok ni, nampak separuh je ustaz ni. Dia cakap dia ni urus setia dakwah kampung orang asli. Dia kata dia nak menerangkan tentang cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia kata apa maksud dakwah? Dakwah bermaksud menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta kembali ke jalan yang benar. Ni maksud dakwah. Kena ingat ni maksud dakwah. Dakwah maksudnya kita menyeru. Menyeru ni apa dia? Ataupun mengajak. Ajak manusia untuk beriman. Mengajak manusia untuk beriman. Ini yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baginda berdakwah kepada kaum dia sendiri. Kaum apa? Kaum Arab Quraisy kan? Kaum Arab Quraisy yang sebelum itu menyembah berhala, menyembah patung, mengikut agama nenek moyang yang sesat, sembah berhala yang berada di sekeliling kota Mekah ketika itu. Jadi Nabi Muhammad mengajak nenek moyang ustaz. Nenek moyang ustaz nama apa tak? Tak ingat lah. Jadi kita cerita Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad SAW ni dia mengajak dan menyuruh manusia untuk beriman dan taat kepada Allah. Jadi kalau kita tengok orang yang berada di sekeliling kita, adik-beradik kita ke, saudara mara kita ke, kawan-kawan kita tidak taat kepada Allah. Taat kepada Allah ni maksudnya rajin semayang, jaga solat 5 waktu. Jadi kena ajak mereka supaya taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya dakwah, kembali ke jalan yang benar. Kembali kepada Islam. Kan kita tengok sekarang ni masyarakat kan ramai macam-macam kan. Ada yang menyanyi lah, menari lah, yang buat benda-benda maksiat, yang buat benda-benda tak elok kan. Jadi kita kena ajak mereka ke jalan yang benar supaya meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang
berdosa yang uh, dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Pahala solat dia dapat, tapi dia dapat dosa, dan dia dapat dosa juga sebab tak tutup aurat. Jadi kita kena dakwah lah kepada orang tu, bagi nasihat kepada dia, ajak dia supaya dia menutup aurat. Menutup aurat ni benda yang wajib kan. Jadi kita kena berusaha untuk berdakwah dengan orang sekeliling kita. Okey. Lepas tu kat bawah ni, dalam perenggan yang dibaca oleh yang tadi Auni Nasuha baca kan. Okey, ni yang Auni Sakinah baca. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah secara sulit selama 3 tahun. Kita belajar dalam sirah kan. Bila umur Nabi Muhammad SAW 40 tahun, Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala di gua mana? Tahu? Gua Hira. Di Gua Hira. Jadi di Gua Hira tu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Kemudian Nabi menyampaikan wahyu tersebut kepada kaumnya selama 3 tahun secara sembunyi. Maknanya secara senyap-senyap, secara sulit selama 3 tahun. Sebab apa? Maksudnya sebabnya waktu itu Islam tidak kuat. Jadi Nabi SAW nak mengumpulkan kekuatan. Seumpama macam batang lidi kan. Pernah tengok tak lidi? Lidi sate ke, lidi penyapu kan. Jadi lidi ni kalau dia sebatang saja, dia tak kuat kan, kita boleh mudah mematahkannya. Betul. Tapi kalau lidi ni banyak, berkumpul macam ni, macam pen ni kan, ada banyak, kita nak patahkan pun susah. Jadi Nabi SAW berusaha dalam dakwah dia mengumpulkan sahabat-sahabat tu, sikit demi sikit selama 3 tahun tu, dan sahabat menjadi ramai ketika itu. Dan bila dah ramai tu, mereka menjadi kuat dan mereka mula berdakwah secara terang-terangan. Kerana Nabi SAW seorang yang bijak dalam berfikir dan berstrategi. Jadi Nabi SAW susun strategi tu, kumpulkan kekuatan sedikit demi sedikit secara sulit, secara rahsia, secara sembunyi. Berdakwah orang yang pertama masuk Islam, Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, lagi Zaid bin Harithah. Kemudian kemuncaknya apabila Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam, memulai agama Islam. Mereka mula berdakwah secara berterang-terangan. Baginda berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengannya terlebih dahulu. Setelah itu barulah diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Jadi kita yang sayangkan Nabi Muhammad SAW, cintakan Nabi Muhammad SAW, kena ikut contoh Nabi SAW, iaitu berdakwah, mengajak manusia kepada Islam, mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita melanjutkan perbincangan kepada perkara yang seterusnya? Faham semua? Ada yang jadi pokok kaktus hari ni. Lah, cantiklah pokok kaktus dia. Okey, seterusnya adalah siapa nak baca yang bawah tu? Okey, baca Safwan ke Syazwan? Okey, Wan. Baca, tahukah anda? Sallallahu alaihi wasallam.
Hmm. Lisan. Ha. Hmm. Berdebat. Ni okey, dakwah secara hmm. 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 Okey, terima kasih kepada Safwan. Okey. Ha. Jadi ada dua kaedah atau sebenarnya banyak cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Jadi dalam teks ni dia membawakan contoh dua lah. Satu dakwah secara lisan, lepas tu satu lagi dakwah secara perbuatan. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW kata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Kalau ada sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan kuasa yang ada pada kamu. Kalau tidak mampu, maka dengan lidah. Kalau tak mampu juga, maka kita dengan hati. Dengan hati ni maksudnya kita rasa benci dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW yang ditunjukkan dalam teks ni ada dua. Satu dakwah secara lisan. Lisan ni guna lidah kita, ataupun juga boleh juga melalui penulisan kan, melalui WhatsApp ke, melalui email ke, melalui surat ke. Apabila kita nak menyampaikan Islam, menyampaikan nasihat, melalui lisan kita. Kalau kita tengok contoh adik kita kan, adik kita malas mayang contohnya. Jadi kita nasihatkanlah dia, adik, kita kena rajin semayang, kena jaga solat 5 waktu, sebab Allah sayang orang yang solat 5 waktu. Allah suka orang yang muka Robin. Adik kita tak dengar juga. Kalau adik kita tak dengar juga, kita teruskan bernasihat lagi. Hari ni tak dengar, esok pun nasihat lagi. Esok tak dengar, lusa nasihat lagi. Sampailah dia dengar. Dan kita jangan marah-marah. Jangan marah dia, jangan paksa dia. Bagi dia sedar dan boleh berfikir dengan sendiri. Inilah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tak pernah putus asa. Pernah dengar Nabi Muhammad berdakwah kepada Abu Talib, ayah saudara dia? Kan? Ayah saudara dia tak masuk Islam sampai mati. Tapi Nabi SAW terus berdakwah, mengajak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala sampailah ke akhir hayat Abu Talib. Nabi Muhammad sayang sangat dengan Abu Talib ni, sebab Abu Talib lah yang menjaga baginda Nabi Muhammad SAW daripada kecil sampailah besar, kan? Sampai dewasa, sampai mati. Tapi tidak beriman. Namun Nabi Muhammad SAW tidak putus asa. Kita pun macam tu juga. Kalau adik kita ada yang malas mayang, kita nasihat dia dengan kawan-kawan. Nanti kan lagi 2 minggu nak masuk sekolah kan. Jumpa kawan-kawan yang, kalau ada kawan-kawan yang buat salah, kita nasihat dia. Ataupun antara cara dakwah secara lisan juga dengan melalui tazkirah. Tazkirah ni maksudnya peringatan. Tazkirah ni macam ceramah gitu kan. Macam kalau kita kat sekolah nanti, kita akan buat giliran tazkirah dekat kelas. Okey, hari ni tajuk apa? Okey, seorang bagi tazkirah, bagi peringatan. Kemudian yang ketiga, dialog. Dialog ni maksudnya bual bicara ataupun percakapan antara dua orang. Dua orang bercakap, orang lain mendapat manfaat, dapat pengajaran. Macam kita tengok TV kan, kadang-kadang ada rancangan-rancangan dialog kan. Ada seorang tanya, seorang menjawab. Macam dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW pernah berdialog dengan malaikat Jibril alaihissalam. Siapa pernah dengar cerita tu?
Tak pernah dengar. Panjang cerita dia. Jadi satu hari tu Nabi Muhammad SAW duduk dekat dengan sahabat-sahabat dia, tengah ceramah lagu tu, tengah sembang-sembang, tiba-tiba datang seorang lelaki. Lelaki itu adalah malaikat Jibril. Dia menyerupai seorang lelaki, pakai pakaian putih, pakai jubah putih, pakai serban putih, mukanya bersih. Sahabat-sahabat tak kenal ni siapa ni. Tapi dia jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya soalan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tanya, apakah dia iman? Maksud iman apa dia? Dia tanya, apa maksud Islam? Apa maksud ihsan? Itu dia berdialog. Nabi SAW pun menjawab apa soalan-soalan yang dikemukakan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya tu bukannya nak tahu, tapi malaikat Jibril tu tanya tu supaya sahabat-sahabat keliling tu tengok dan boleh dapat pengajaran dan pelajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Awak ni nak tanya apa? Bagus. Nanti boleh cari search dalam Google ke apa cerita tu, boleh share dengan kawan-kawan, buat dalam grup 4 Muslim kan. Nanti kita boleh belajar sama-sama cerita tentang Nabi Muhammad SAW berdialog dengan malaikat Jibril. Kemudian bercerita. Bercerita macam ustaz cerita je lah. Kan, ambil contoh-contoh cerita-cerita pengajaran, cerita boboiboy ke, cerita Ultraman reboot ke. Kalau ada pengajaran yang boleh kita gunakan untuk dakwah, apa salahnya? Keganasan. Lawan dengan raksasa. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah berdebat. Berdebat ni maksudnya kalau antara orang yang ada ilmu lah. Jangan berdebat kosong yang tidak membawa manfaat. Berdebat yang ilmiah itu dibenarkan. Macam ulama-ulama terdahulu kan, mereka berdebat sesama sendiri untuk mencari hujah ataupun mencari fakta-fakta berkaitan dengan sesuatu perkara atau sesuatu isu. Jadi akhirnya kita boleh mendapat mempelajari sesuatu daripada perdebatan tersebut. Mana perdebatan yang bermanfaat. Kemudian yang tadi cerita tentang dakwah secara lisan. Ada juga dakwah secara perbuatan. Dakwah secara perbuatan ni kadang-kadang lebih berkesan lagi daripada dakwah secara lisan. Siapa pernah dengar cerita tentang ni? Cucu Nabi Muhammad SAW yang tegur orang salah ambil wudu. Hasan dengan Husin kan. Hasan dengan Husin. Jadi itu antara cara dia berdakwah secara perbuatan. Dia tak habaq pun. Dia tak tegur pakcik tu secara khusus. Dia tak habaq terus terang, tapi dia buat tanya. Jadi Hasan dengan Husin ni, dia tengok ada seorang pakcik tu. Hasan dengan Husin ni adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Dia tengok seorang pakcik tu ambil wuduk salah. Bila pakcik dah ambil wuduk salah, dia kata, nak tegur macam mana ni, pakcik ni dah tua dah. Tak lagi dia marah pula kita. Lepas tu dia pun kita pakat macam ni. Ambil wuduk salah. Lepas tu kita tanya pakcik tu, siapakah yang ambil wuduk cara yang betul? Lepas tu dia pun pergi jumpa dengan pakcik tu. Pakcik, ni pakcik kami nak tanya ni. Kami ambil wuduk, nak tunjuk kat pakcik, nak tanya yang mana satu wuduk yang betul. Lalu mereka pun buat-buatlah ambil wuduk. Seorang ambil wuduk betul, seorang lagi ambil wuduk tak betul. Yang tak betul tu diikut apa yang pakcik tu buat. Jadi pakcik tu pun faham, anak-anak ni, cucu Rasulullah ni sebenarnya nak tegur aku. Nak tegur aku ambil wuduk, cara wuduk salah. Jadi maka tu antara cara dia menegur atau berdakwah melalui perbuatan. Nampak satu kemungkaran, nampak suatu kesalahan, nak diperbetulkan kesalahan tersebut dengan cara contoh perbuatan. Jadi dalam
teks ni, ia tunjukkan antara dakwah secara perbuatan melalui ziarah ataupun memberi hadiah. Ziarah ni kita tengoklah, ziarah orang sakit, ziarah orang susah. Kan ada zaman-zaman Covid ni kan ada yang masalah kan, masalah kewangan contohnya. Jadi kami, ustaz pun kadang-kadang dengan kawan-kawan ustaz dekat Seribu, bila kita tengok ada di kalangan waris-waris yang ada masalah, kita pergi melawat dia, dia kena Covid, tak boleh nak keluar, nak beli makanan ke kan. Kita beli makanan, kita ziarah dia, tanya khabar, bagi makanan, bagi bantuan kepada dia, supaya benda tu boleh menjadi satu, boleh contoh dakwah yang boleh. Apa dia? Ada di kalangan waris-waris yang kena Covid kan. Yang dekat yang ustaz-ustaz sekolah pun ada, ustaz-ustazah sekolah pun ada yang kena Covid juga hari tu. Murid tak tahu, mungkin ada kan. Ustaz-ustazah ada yang kena juga kan. Jadi kami pun beli makanan bagi dekat ustaz-ustazah yang kena Covid tu. Ziarah dia. Itu merupakan satu dakwah lah. Apa dia? Jadi ziarah, memberikan hadiah. Kalau ada kita ada duit lebih, kita bagi hadiah kat kawan-kawan kita kan. Mengutuskan surat. Ada juga Nabi Muhammad SAW menghantar surat bila Nabi SAW menjadi ketua negara Islam di Madinah. Nabi SAW menghantar surat dakwah kepada negara-negara di sekeliling, kepada Rom, kepada Parsi ketika tu, ajak beriman kepada Allah SWT, ajak untuk taat kepada perintah Allah SWT. Sehingga ada di kalangan raja tu yang mengoyakkan surat Nabi Muhammad SAW. Jadi bila koyak, bagus ni, Auni Sakinah, dia tolong kawan dia yang kena Covid. Kawan ke siapa tu? Kan? Mengasuh. Mak mengasuh kena Covid. Bagus. Itu salah satu contoh dakwah lah. Jadi kembali kepada perbincangan kita, mengutuskan surat. Nabi Muhammad SAW menghantar surat. Ada di kalangan pembesar tu, diperkoyak surat yang Nabi Muhammad SAW hantar untuk berdakwah. Nabi SAW kata, Nabi SAW marah. Nabi SAW kata, Allah SWT akan mengoyakkan kerajaan kamu seperti mana kamu mengoyak surat ini. Dan bila tempoh masa berlalu, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Allah SWT menjatuhkan kerajaan besar Rom dan Parsi kerana mereka engkar, mereka takabur, mereka sombong dengan ajakan Nabi Muhammad SAW. Ada juga kadang-kala Nabi SAW menghantar utusan untuk berdakwah, menghantar wakil, macam Nabi Muhammad SAW hantar Mus'ab ibnu Umair ke Madinah, ke Yathrib ketika itu, untuk mengajar Al-Quran kepada penduduk-penduduk Yathrib. Kan kita belajar tentang Bai'atul Aqabah, ingat tak? Bai'atul Aqabah pertama, Bai'atul Aqabah kedua, Bai'atul Aqabah pertama, bila penduduk Yathrib datang berbai'ah kepada Nabi SAW, Nabi SAW hantar seorang sahabat bersama-sama dengan mereka kembali ke Yathrib, dan ajar penduduk-penduduk Yathrib. Tahun depan Bai'atul Aqabah kedua, dah ramai dah orang yang datang berbai'ah, berjanji taat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab begitu. Akhir sekali, berakhlak mulia. Jadi kita kena tunjukkan akhlak yang mulia lah. Itu antara contoh kita berdakwah, berakhlak mulia, hormat kepada ibu bapa, hormat kepada abang kita, kepada kakak kita, tak bergaduh dengan adik-adik kita. Kita tunjuk contoh yang baik lah, akhlak yang baik. Itu adalah salah satu daripada contoh dakwah. Dan kita buat ni, kita akan dapat pahala bila kita ikut. Okey, Auni nak keluar, nak pakai laptop, ayah nak pakai laptop. Okey, ustaz izinkan. Okey. Jadi ada apa-apa, siapa-siapa nak tanya soalan lagi sebelum kita menamatkan kelas kita pada
hari ini. Ada apa nak tanya soalan? Wais nak tanya apa Wais? Wais. Hazim. Hazim nak tanya apa Hazim? Hazim tak ada apa tanya. Oh, Hazim punya background canggih lah. Superhero. Wais nak tanya apa Wais? Nawaifah nak tanya apa? Ada apa nak tanya? Berkaitan dengan tajuk kita pada hari ni. Tak ada. Nawaifah pun tak ada. Jadi, ya. Muka Rabbi nak tanya apa? Apa dia? Nabi Muhammad? Tak dengar, cakap kuat sikit. Hadis Nabi Muhammad berhijrah yang Ustaz cakap tu. Aha. Boleh tak bagi tahu? Bagi dalam WhatsApp. Boleh insya-Allah. Baik sama. Okey. Baik, kalau tak ada apa-apa, Ustaz nak catat kehadiran dulu, nak check dulu kehadiran siapa yang hadir pada hari ini. Aish ada Aish. Aish Rajaudin ada. Aish tak ada. Aulia. Apa? Aish ada. Oh, Aish ada. Aish pakai apa? World of Tank. Okey Aish. World of Tank. Aish senyap ya. Aish tak tulis nama ke kat sini? Tak apa. Ni Aulia ada Aulia. Aulia tak ada. Khairul Abdullah Fahim ada. Khairul Abdullah Fahim ada. Abdullah Hanan. Okey. Luqman Hakim ada. Luqman Hakim. Luqman Hakim tiada. Mana Luqman Hakim? Luqman Hakim pakai ID apa? Tak nampak pun. Syuhali Syu. Okey. Luqman buka kamera baru Ustaz Cam. Okey, Muhammad Mujahid tak ada. Nur Arisa binti Nur Hisam. Ada Nur Arisa? Tiada. Mana Nur Arisa? Nur Arisa pakai Maisha. Oh, okey. Nur Jasmina ada. Nur Jasmina. Mariah tak ada. Nur Syifa Khairah tak ada. Siti Kharijah pun tak ada. Ummu Tasnim pun tak ada. Waisa tak ada. Okey. Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua. Ramai ni hadir hari ni. 1, 2, 3, 4. Sabar. Ummu Tasnim. Oh, ada. Ustaz dah catat dah. Yang mana Ustaz tak sebut nama tadi. Maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Okey, 23 orang, masya-Allah, alhamdulillah. Okey, Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua. Insya-Allah minggu lagi satu. Minggu depan kita ada kelas online lagi. Mungkin minggu lagi satu dah bermulanya kelas di sekolah bersemuka. Nanti kita akan keluarkan memo lah, maklumat berkaitan dengan kelas tu. Tengok macam mana bagi kalau ikutkan macam tu lah. Tapi nanti tengok tunggu Ustaz maklum tu, no? Okey, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey. Waalaikumsalam. Bye bye semua. Assalamualaikum. Sama-sama.